Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Allahu haq, ya hayyu ya qayyum ya qahhar ya wahhab ya fattah ya wahid ya ahad ya samad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amantu billahi wa bima qala Allah, amantu bir rasuli wa bima qala rasul. Saudara pendengar yang dikasihi sekalian, kita telah lengkap membicarakan berkenaan dengan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana baginda Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ketiga-tiga anjuran adab ini yang baginda Nabi SAW sabdakan telah kita huraikan serba sedikit dalam pertemuan 3 hari yang lalu. Maka pada hari ini kita ingin berbicara berkenaan dengan adab itu adalah sebenarnya indikator keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu untuk kita muhasabahkan bersama. Adakah benar kita ini beriman kepada Allah? Iman adalah satu perkara. Iman adalah perbicaraan berkenaan dengan perkara yang kita yakini. Dalam hadis ini baginda Nabi SAW hanya menyebut 2 perkara sebagai contoh. Beriman kepada Allah adalah contoh ataupun bidalan kepada permulaan, dan beriman kepada hari akhirat adalah contoh ataupun bidalan kepada kemuncak matlamat, iaitu keselamatan dan kesejahteraan di hari akhirat. Iman itu adalah percaya. Kepercayaan itu akan membentuk budi pekerti. Kepercayaan itu akan membentuk budi pekerti. Apakah bentuk budi pekerti yang terlahir daripada keimanan? Itulah adab, ataupun disebut juga dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Bagi memastikan keimanan kita itu menatijahkan adab, maka ilmu akidah perlu disusuli pula dengan ilmu tasawuf. Ilmu akidah daripada dalil dan istidlal, daripada dalil dan pendalilan kita terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, perlu kita sempurnakan dengan ilmu tasawuf, iaitu ilmu penyucian jiwa, supaya mudah-mudahan dengan jiwa yang terbersih ataupun dengan jiwa dan rohani yang telah dibersihkan, maka di situ keimanan kita kepada Allah menjadi sempurna, sehingga kita seakan-akan memandang Allah, yakni perhalan kita selama-lamanya dan setiap masa, bahkan setiap hembusan nafas dan denyutan nadi kita, sentiasa kita merasakan terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila begitu keadaannya, maka kita akan termotivasi untuk berkekalan dan untuk memberikan sepenuh komitmen terhadap segala anjuran baginda Nabi SAW, terutamanya dalam aspek menjaga adab, akhlak dan budi pekerti kita. Bukan suatu perkara yang mudah untuk kita berkata-kata yang baik dan berdiam jika tidak mampu berkata-kata yang baik. Bukan satu perkara yang mudah. Kita suka untuk berkata-kata, kadang-kadang kita suka untuk berjenaka, kadang-kadang kita suka untuk prank kawan-kawan kita, dan itu sudah menjadi satu yang kita lihat sebagai satu perkara yang menjadi kebiasaan sekarang ini. Berkata-kata untuk membuatkan orang tertawa, berkata-kata untuk maknanya mengenakan orang lain, dan macam-macam aspek kalau kita ingin huraikan berkenaan dengan berkata-kata. Dan bukan mudah, saya ulangi sekali lagi, bukan mudah untuk kita kekal berdiam. Kadang-kadang zaman sekarang ini, bila kita berdiam, khawatir orang mengatakan kita sombong. Bila kita berkata-kata,
kita juga harus berfikir supaya jangan sampai kata-kata kita itu tidak berfaedah. Maka betapa susahnya untuk kita melaksanakan anjuran baginda Nabi SAW ini jika tanpa kesempurnaan iman yang benar-benar bersebati di dalam akli dan rohani kita semua masing-masing. Begitulah juga bukan mudah untuk kita memuliakan jiran dengan pelbagai PL dan ragamnya, dengan pelbagai isu-isu yang berlaku dalam kejiranan kita, tidak termasuk lagi dengan mungkin perbezaan warna dalam politik, perbezaan pendekatan dalam mengatur strategi dan perancangan untuk program-program di taman-taman perumahan kita masing-masing, dan pelbagai lagi contoh-contoh yang kalau kita huraikan maknanya semua orang telah mengetahuinya secara common sense kita hari ini. Bukan mudah untuk kita memulakan jiran. Perihalan parking kereta juga telah menjadi isu besar. Perihalan sampah, perihalan asap daripada sampah yang kita bakar dan pelbagai lagi. Ini tak termasuk lagi dalam hari raya, perihalan bermain mercun dengan bunyi mercunnya, perihalan kita berkenduri kendara, tetamu yang datang ke rumah kita mungkin sehingga mengganggu jiran di sebelah kanan dan kiri kita, pelbagai perkara lagi. Maka semuanya ini perlu untuk kita tangani di atas asas kembali kepada prinsip yang utama, iaitu prinsip keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ada toleransi di sana, supaya ada bermaaf-maafan di situ, supaya ada berlapang dada di mana-mana. Mudah-mudahan semuanya itu hanya akan menatijahkan sebuah kenikmatan yang berpanjangan dan abadi di akhirat untuk kita semua. Begitulah juga bukan perkara yang mudah untuk kita memuliakan tetamu. Bukan mudah untuk kita memuliakan tetamu. Lebih-lebih lagi tetamu yang kita tidak harapkan kedatangannya, ataupun tetamu yang datang kepada kita pada waktu-waktu yang kita rasa sukar untuk melayaninya. Maka itulah perlu kepada motivasi keimanan yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Harus memandang bahawa tetamu kita itu, harus memandang bahawa jiran kita itu, harus memandang bahawa semua orang yang di sekeliling kita itu semuanya berstatus hamba Allah dan berstatus umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan memandang dengan pandangan begitu, mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Adakah berbaloi untuk kita bertahan untuk melaksanakan anjuran-anjuran ini? Jawapannya ya, memang amat berbaloi. Jika tidak, kenapakah baginda Nabi SAW menggabung jalinkan ketiga-tiga anjuran ini dengan perihalan keimanan kepada Allah di hari akhirat? Ini bermakna motivasi kita sebagai seorang yang beriman untuk kita sentiasa bermuhasabah, adakah benar diri kita di kalangan orang-orang yang beriman? Adakah benar Allah menerima kita dan menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang beriman kepadanya? Sebagai motivasi kita harus membuktikan bahawa keimanan kita itu harus diterjemahkan menjadi perbuatan kita. Yakni iman bukan semata-mata perbahasan dan percakapan dan dakwaan, tetapi iman haruslah dibuktikan menjadi perbuatan. Seumpama setiap hari kita memakai pakaian untuk keluar rumah, maka begitulah juga setiap hari kita memakai adabiah Muhammadiyah dalam kita menyantuni dan berinteraksi dengan segenap ataupun dengan seramai mungkin hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar yang dikasihi sekalian, sebenarnya kalau kita soroti dalam kitab-kitab hadis, banyak lagi anjuran yang baginda Nabi SAW nyatakan selepas daripada sabdaan baginda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sebenarnya banyak lagi. Adapun yang kita kongsikan dalam siaran kita ini adalah merujuk kepada hanya satu riwayat yang tercatat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkenaan dengan hadis yang mana kita telah bicarakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khaira aw yasmut falyukrim jarahu
falyukrim dhaifahu, yang kita ulang-ulang sebut untuk faedah, supaya untuk lebih bersepati dengan diri kita semua, insya-Allah. Sebenarnya banyak lagi hadis-hadis yang seumpama ini. Adapun yang kita bicarakan dalam siaran ini hanya merujuk kepada satu hadis ini sahaja, iaitu yang mana baginda Nabi SAW berulang-ulang menyebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iaitu bermaksud barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kita ingin ambil satu lagi nas daripada Al-Quran sebagai contoh yang berkait juga dengan perihalan beriman kepada Allah dan hari akhirat, kita boleh lihat dalam ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, hanya potongan ayatnya sebagai contoh, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang mengimarahkan masjid itu, innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang mengimarahkan masjid-masjid Allah Ta'ala itu adalah mereka yang beriman kepada benar-benar mengimarahkan masjid-masjid Allah Ta'ala itu adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala mempertautkan perihalan mengimarahkan masjid dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Ini memberi makna bahawa masjid itu adalah mercu tanda keimanan, mercu tanda untuk kita mencapai keimanan, mercu tanda untuk kita mencapai kesempurnaan keimanan, mercu tanda untuk kita mengekalkan keimanan kita. Juga masjid itu adalah mercu tanda untuk kita menyebarkan keimanan, sehingga semua umat Nabi SAW beroleh akan kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Itulah antara contoh daripada ayat Al-Quran sebagai menyempurnakan perbahasan kita berkenaan dengan muhasabah kita bersama. Adakah kita benar-benar beriman kepada Allah? Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan adabiah Muhammadiyah, yakni sifat-sifat mahmudah, insya-Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.